الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهده ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا ya Allah ya Tuhan kami, tolonglah kami, bantulah kami ya Allah. Tolong kami dan bantu kami dalam perkara apa? Ala zikrika, dalam usaha kami memperingatimu wahai Tuhan, ya, kebesaranmu, keagunganmu, kekuasaanmu. Kalau engkau tak tolong, tak bantu, tak bukakan hati kami untuk hadir ke majlis ilmu ini, kami tak mampu, tak akan kami hadir. Kami hadir ini adalah merupakan ya hidayah, bantuanmu dan pertolonganmu juga wahai Tuhan. Itu yang doa selalu dibaca oleh Tuan Imam. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika wa syukrika, dan tolong kami wahai Tuhan supaya kami mengenang dan mengucapkan syukur di atas segala kurniaan-Mu, nikmat-nikmat yang Kau telah anugerahkan kepada kami, Kau berikan kepada kami. Kalau tidak kami tak bersyukur, jadilah kami orang yang kufur nikmat. Ya gitu. Jadi Tuhan tolong kita bersyukur kerana kita mengenang nikmat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Wa syukrika wa husna ibadatik, dan juga tolonglah kami wahai Tuhan dalam usaha kami memperelokkan, memperbagus, memperbaiki, memperbanyakkan amal ibadah kami kepadamu. Kalau tak gerakkan hati kami, kalau Kau tak banguni hati kami dalam kelenaan, kami tak mampu untuk bangun beribadah, terutama waktu malam. Tapi bagi orang yang mendapat bantuan dan pertolongan bagi Allah, mudah sahaja mereka melakukannya. Tuan-tuan, dosa nak bangun tengah malam, kita nak hadir ke masjid untuk salat berjamaah setiap waktu pun bukan semua orang mampu. Yang datang ke masjid setiap waktu untuk berjamaah itu orang yang telah mendapat bantuan dan pertolongan daripada Allah. Kalau Tuhan tak tolong, tak bantu, tak dapat, macam-macam macam-macam alasan, banyak kerja, sibuk dan sebagainya. Masya Allah. Itu syukur tuan-tuan, Allah membantu kita. Ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik, dalam usaha kami ya memperbagus, memperelokkan, memperbanyakkan amal-amal saleh kepadamu juga wahai Tuhan. Jadi kita kena kenang doa tu selalu kita baca dan kita fahami apa maknanya, apa maksudnya tuan-tuan ya. Apa maknanya, apa maksudnya. Nanti satu hari saya nak berikan huraian maksud atau terjemah doa yang selalu saya bacakan pada waktu subuh. Sebahagian orang kata panjang benar ustaz baca doa waktu subuh tu. Kemo banyak lagi kerja. Nak ngantar anak sekolah, nak kerja pejabat, nak apa, nak minum teh, nak apa lagi, minum pagi, futur, ya. Tapi doa panjang benar, meleret-leret. Nanti satu hari saya nak bacakan terjemahan ataupun maksud
doa-doa yang dibaca pada waktu subuh. Ya, punya makna dan maksud yang menyentuh perasaan hati kita, ya, sehingga kita sedar. Subuh, saya pernah mendengar satu pengajian ataupun ceramah agama lah. Orang yang bangun waktu subuh dengan niat untuk pergi ke masjid untuk berjamaah, sebenarnya di waktu itu Allah akan melepaskan suatu oksigen, ya. Ketika waktu subuh itulah Allah melepaskan satu ketika, satu saat, satu lahzah Allah lepaskan satu oksigen, yang mana oksigen itu adalah merupakan yang diperlukan oleh badan kita untuk kesihatan, untuk keselamatan. Waktu subuh itu, hanya pada waktu subuh itu, ya, dia menyatakan demikian. Jadi maknanya orang yang bangun waktu subuh untuk pergi ke masjid, maka dia menyedut udara yang di luar itu, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala, ya, melepaskan seketika oksigen yang manusia semuanya memerlukan oksigen itu. Jadi bagi orang yang bangun waktu subuh, maka dia dapatlah, ya, begitu. Bukan benda free, tuan-tuan, ya, bukan benda yang percuma. Hanya orang yang berusaha, ya, untuk pergi ke masjid, bangun waktu subuh, maka mereka itu akan berolehlah, ya, suatu anugerah atau pemberian Allah, iaitu oksigen yang diperlukan oleh badan kita. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah, tempoh hari bulan lepas kita telah membaca tajuk, iaitu mengenai dengan puasa. Belum habis lagi, tuan-tuan, ya, kita sampai kepada tajuknya tata tertib. Ada tata tertib puasa ni, ya, punya disiplin, punya peraturan. Bukan main-main gitu je, kok suka je, kok dan je, seperti melepaskan batuk di tangga. Puasa begitu lebih kurang sahaja. Tidak, dia punya peraturan, atau punya disiplin, atau punya tata tertib. Bukan sebarangan, ya, punya tata tertib. Sembahyang kita ini pun ada tertibnya, ya, ikut tertib untuk berpuasa. Taib, ada tanda tak, tuan pengulu, tok pengulu? Kat kitab tu ada muka surat berapa, Syah? 175. Di saya sini 176. 176. Ya, iaitu as-saumu junnatun fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yafsuq wala yajhal fa inimru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya puasa itu adalah merupakan pendinding, perisai, pendinding ataupun perisai. Maka apabila seseorang kamu menempuh hari-hari puasa, hendaklah dia tidak bercakap kotor. Fala yarfus, maknanya bercakap kotor. Kena puasa juga, mulut kita kena puasa, ya, mata kita kena puasa, telinga kita kena puasa, tangan kita kena puasa, kaki kita kena puasa. Itu makna puasa yang sebenarnya. Bukan hanya puasa menahan diri daripada makan dan minum, tetapi semua sekali kena puasa. Puasa dengan mata macam mana? Tidak melihat perkara-perkara mungkar, tidak mendengar perkara-perkara dosa, perkara-perkara jahat, ya.
perkara-perkara yang merangsangkan nafsu ketika berpuasa, jangan dengar, jangan cakap. Begitu. Kaki tangan begitu juga. Kena puasa. Semua sekali kena puasa. Sebab itu Nabi kata as-saumu junnatun. Puasa adalah merupakan pendinding ataupun perisai. Maka apabila seseorang kamu menempuh hari puasanya, hendaklah ia tiada bercakap kotor, tiada berlaku jahat, jangan buat jahat puasa, dan tiada menjahili sesuatu hukum, yakni melanggar. Jangan melanggar sesuatu hukum, ya, hukum-hukum Allah dalam perkara apa sekalipun. Maksudnya perkara yang dilarang jangan dilanggar, ya. Perkara yang disuruh seboleh-bolehnya dilakukan. Perkara yang sunat, ya, perkara wajib memang mestilah dilakukan. Perkara-perkara yang sunat, perkara-perkara yang harus, hendaklah kita lakukan di dalam bulan puasa. Jangan kita pakai lantak sajalah, sama aja bulan puasa tak puasa. Itu maksud menjahili, melanggar saja segala hukum-hukum, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Tak boleh. Ya, itu puasa yang sebenarnya. Jika orang mencercanya, jika orang mencabar kita, mencaci kita, ya, mengata kita, dan atau mengajak berkelahi, ajak bertumbuk, jangan, ya. Kalau ada orang mencerca, jangan kita panah baran, ya, atau jangan kita berkelahi, ya. Maka hendaklah ia mengatakan, kalau ada orang ajak kelahi, hendaklah dia mengatakan, sesungguhnya aku ini sedang berpuasa. Aku dah khabar aku puasa, masih lagi ngajak juga. Nak berbenar rasanya dia. Ya. Khabarkan lagi sekali yang terakhir. Khabarkan, tunggu habis Ramadan sekarang, habis bulan puasa sekarang, di mana? Itu baru kena buku dengan wahnya. Kita kata aku puasa, jom aku nak sekarang ni juga. Tunggulah. Ya, kalau nak sangat. Jadi itu sepatutnya. Kalau aku kata jangan, nak juga, tunggulah. Lepas aku puasa, lepas raya. Ya, tuan-tuan, begitu ya. Tapi seeloknya Nabi SAW, orang yang memusuhinya, orang yang mendera dia, orang yang nak bunuh dia, dia tak balas bunuh. Bahkan dia memaafkan. Bukankah ada satu kisah Nabi SAW telah diacu, ya, telah diacu pada lehernya dengan pedang yang ada di tangan musuhnya. Lalu musuh menyatakan, wahai Muhammad, siapakah yang dapat menghalang kamu daripada pedangku ini? Ya, Nabi tak lain tak bukan yang dapat menghalang, dia kata hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Akhirnya pedang yang dipegang oleh musuh tadi, yang diacu pada leher Nabi tadi, dapat diambil atau dirampas oleh Nabi SAW, ada pada tangan Nabi. Lalu Nabi pula yang mengacukan, siapa yang dapat menghalang pedang ini daripada aku memotong leher kamu. Akhirnya musuh tadi dia mengakui, lalu dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia menerima Islam. Itulah sifat Nabi, pemaaf. Dia tak balas bunuh. Kalau kita, tuan-tuan, ya, sampai ke lubang cacing, tunggu sampai ke lubang cacing dia akan cari musuh kita, dendam sampai bila-bila, berterusan dan berpanjangan, gitu. Jadi kita contohilah, kita ambillah sikap Nabi, sifat Nabi itu, pemaaf, pengampun. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha berkuasa pun pemaaf. Kenapa kita sifatnya sebagai seorang hamba yang sifatnya adalah
lemah, tidak boleh memaafkan kesalahan orang lain. Allah lebih berkuasa, tapi Allah memaafkan kesalahan hamba-hambanya. Ya, kalau kita buat salah contohnya, malaikat nak tulis kesalahan kita itu, Allah Ta'ala kata jangan tulis lagi. Ya, jangan tulis lagi. Dia dah buat salah. Wahai Tuhan, dia telah buat dosa dan dia telah buat salah. Ya, kerja hamba menulis kejahatan dia, kesalahan dia. Ya, Allah Ta'ala kata, wahai malaikat, jangan tulis lagi. Mana tahu nanti dah balik ke rumah, dia bertaubat, dia beristighfar, aku ampunkan dia, aku terima taubat dia, kata Allah. Sebab itu ada satu hadis Nabi menyebut dan Nabi menyatakan, kata Nabi dalam satu hadis qudsi, ya, hadis qudsi maknanya merupakan hadis yang tertinggi. Ya, Allah menyatakan dalam hadis qudsi itu, kata Allah, aku amat kasih kepada mana-mana hamba aku yang telah jatuh perkara dosa, perkara jahat, ya, lalu selepas itu dia memohon ampun atau dia beristighfar. Aku suka sungguh dan aku sayang sungguh mana-mana hambaku yang telah jatuh perkara jahat, lalu selepas itu dia beristighfar, dia mohon ampun, maka aku ampunkan. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia biasanya kebanyakan manusia ni dia ada sifat dendam. Nabi tidak begitu. Allah sendiri pun tidak bersifat demikian. Walaupun Allah itu yang maha kuasa, ya, maha agung, maha tinggi. Ya. Jadi sewajarnya kita, ya, mengambil atau mencontohi sifat Rasulullah itu sebagai seorang yang pemaaf, pengampun, ya. Jangan nak kira balas dendam sahaja. Taib tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah lagi maha pemaaf, lagi maha pengampun. Ya. Siapa yang tak ada salah, ya, Allah tahu kita ni suka buat dosa, banyak buat dosa, tapi Allah, innallaha ghafurur rahim. Allah Ta'ala itu ghafur, maha pemaaf, rahim, maha belas kasihan kepada hamba-hambanya. Latifum bil ibad. Allah Ta'ala itu sifatnya lemah lembut terhadap hamba-hambanya. Jadi kita kena bersifat lemah lembut, pengampun, pemaaf, begitu. Jangan mendendam, ya, insya-Allah. Demikianlah Nabi SAW telah diutus kepada kita untuk dijadikan sebagai panduan, sebagai contoh, ya, untuk umatnya. Tuan-tuan yang dikasihi Allah, hendaklah dia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa, ya. Di antara tertib puasa yang lain, iaitu hendaklah seseorang yang berpuasa itu tidak terlalu banyak tidur. Jangan banyak tidur. Apa maknanya puasa? Kalau tidur banyak, tak terasalah. Tak terasalah puasanya itu bagaimana. Ya. Di antara hikmah orang yang berpuasa, hikmah yang dia perolehi, dia dapat, ya, merasai bagaimana orang susah, orang fakir miskin yang tak cukup wang ringgit untuk mendapatkan makanan. Ya, sepatutnya dia makan sehari 3 kali, tapi dia hanya dapat sekali sahaja, ya, membeli makanan yang diperlukan olehnya. Lapar, sentiasa lapar dia. Jadi itu di antara hikmah orang yang berpuasa, dia dapat menyelami atau merasai bagaimana perasaan orang yang susah, yang menanggung sepanjang hari, menanggung lapar. Ada orang yang 2 hari sekali dapat makan, ada orang yang 3 hari sekali dapat makan nasi. Ada orang itu susah, tuan-tuan, tak ada duit, ya. Sebab itu kita harus, ya, itulah di antara hikmah, ya, yang dapat kita perolehi semasa kita berpuasa, ya. Kita dapat menyalami perasaan,
orang-orang yang susah. Kena perhatiin orang susah ni tuan-tuan. Ya. Kena prihatin orang-orang yang susah. Jangan kita terlepas pandang, kita biar sahaja. Alhamdulillah masjid kita ni tuan-tuan hasil daripada wang kutipan dalam tabung derma yang ada di masjid kita ni tuan-tuan. Kita dah ambil sebahagian daripadanya dan kita telah sampaikan kepada orang yang memerlukan, orang susah, orang miskin, orang tak ada tempat bergantung. Contohnya satu hari saya bercerita kepada salah seorang daripada jawatankuasa masjid ni, ada orang susah dekat rumah saya tu, taman jasa, duduk di bawah surau, sewa di bilik. Dulu surau lah, sekarang di bawah surau tu, di bawah surau tu dibuat bilik-bilik, 1 bilik, 2 bilik, 3 bilik tuan-tuan di bawah surau untuk disewakan. Jadi orang yang susah tadi dia duduk bawah surau lah, dia sewa. Sebulan kena bayar 200.5. Sebab sebulan kena bayar 200.5. Walhal dia tak ada pendapatan tuan-tuan. Susah. Dah lah begitu, tak boleh nak kerja, kakinya kena potong. Dah lah kaki kena potong, mata lagi tak nampak. Cuba kita bayangkan, takkah tergerak hati kita nak bantu, nak tolong? Tapi tuan-tuan, alhamdulillah kita sebagai jamaah masyarakat di masjid kita ni, jamaah masjid kita ni, kita telah menyediakan tabung-tabung. Ini untuk fakir miskin, ini untuk orang susah, ini untuk yatim, ini untuk. Jadi daripada hasil kutipan itulah ada yang mengambil duit tu dan telah disampaikan kepada orang yang saya masukkan tadi. Tuan-tuan boleh tengoklah tuan-tuan, seorang perempuan yang ibu tunggal, punya anak 2 orang. Salah seorang daripada anaknya itu telah diberhentikan sekolah kerana di luar kemampuan untuk menanggung untuk apa, ataupun untuk menjaga diri, menjaga ibunya yang kaki kena potong sebab kencing manis, kemudian mata pun dah tak nampak. Jadi anaknya itu telah diberhentikannya daripada sekolah, masih sekolah rendah lagi tuan-tuan. Jadi daripada hasil kutipan itu telah diambil sebahagiannya dan telah pun disampaikan tuan-tuan yang telah menginfakkan, menghulurkan derma itu pada tabung-tabung berkenaan, sesungguhnya telah pun dilaksanakan ataupun telah disampaikan. Dapatlah manfaat ataupun pahala daripadanya tuan-tuan. Jadi jangan kita terlepas pandang orang susah, kita kena tengok, ya, kita kena bantu. Tak payah, jangan tunggu dia minta, kita pergi menghulurkan. Demikianlah keadaannya sifat Rasulullah. Demikian juga para sahabat radhiyallahu anhum tuan-tuan. Tak sempat mereka, orang susah ni meminta kepada mereka, tetapi sebaliknya, ya, mereka mencari orang-orang susah untuk dibantu, untuk ditolong tuan-tuan. Kita hendaknya begitulah. Terutama bagi kita orang yang sedang berpuasa tuan-tuan, hendaklah kita mengambil tempoh masa berpuasa itu untuk banyak mengeluarkan bantuan, ya, pertolongan, sedekah dan sebagainya. Di antara tertib puasa yang lain, iaitu hendaklah seseorang yang berpuasa itu tidak terlalu banyak tidur di waktu siang. Jangan banyak tidur, kurangkan tidur. Terlalu banyak makan di waktu malam sampai kenyang. Ya, nak pergi tarawih pun dah tak larat dah, mengantuk lagi. Tuan-tuan, ya, kurangkan makan. Ya, kita jadikan bulan puasa ini syarhut ta'am, ya, buruk lantak, makan itu, makan ini, beli itu, beli ini. Nyudahnya bila buka puasa, haram tak nyentuh pun. Minum air teh pun sudah cukup dah tuan-tuan. Yang kita beli banyak makanan-makanan tu kita tak nyekuh pun, tak makan pun tuan-tuan. Membazir. Jadi jangan, kalau lalu makan pun jangan banyak sangat. Itulah masanya, ya, ya, untuk menjaga kesihatan. Di antara hikmahnya lagi, puasa ini adalah untuk menjunjung. Puasa, niat kita itu adalah untuk menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Hikmah kebajikan yang kita perolehi daripada puasa itu dapat meringankan badan, menguruskan badan, menyehatkan badan.
Nabi sebut dalam satu hadis, kata Nabi, ya, sumu tasihhu, kata Nabi. Sumu, puasalah kamu sekalian, nescaya kalian akan jadi sihat. Kita masalah kita tak apa sihat, kena gaut, bengkak kaki, ya, darah tinggi, kolesterol dan sebagainya, pasal kita banyak makan. Sehari berapa kali tuan-tuan? Pagi-pagi lepas sembahyang subuh, dah ngirup dah. Ngirup dah. Kedai kopi sana, kedai kopi sini, seorang diri, berkumpulan. Itu yang biasanya, bukan? Lepas tu pukul 10, sekali lagi kena mi kari. Pagi tadi roti canai 2 keping, bukan sekeping. Alasannya roti canai tu mipih kecil, ambil 2 keping. Pukul 10 udah mi kari pula. Lepas tu pukul 12:30, apa lagi? Nasi Arab. Ya, ni jual depan masjid ni kan. Beli 2 bungkus, habis dia seorang je. Lepas tu petang begitulah 4, 5, 6 kali. Ya Allah, ya Tuhan. Orang Jawa kata, wis mangan turu. Wis turu, wis mangan mombe. Wis mombe turu. Mangan mombe turu. Makan, minum, tidur. Itulah kerjanya hari-hari. Ya Allah, ya Tuhan. Mana nak sihat? Nabi kata, sumu, kalian hendaklah berpuasa. Bila berpuasa kita dapat faedahnya, munafaatnya. Apa munafaatnya? Ya, faedahnya berpuasa kita akan jadi sihat. Betul tuan-tuan. Saya orang di antara orang yang kena kerja manis. Bila bulan puasa memang tak makan pun ya. Sihat. Ringan kaki, badan pun rasa ringan. Tapi lepas raya udah berat balik, kaki pun sembab. Pasal banyak makan, banyak minum. Wes mangan mombe, kata orang Jawa. Wes mombe turu, tidur. Gitulah kerjanya hari-hari. Jadi dalam bulan puasa ni, ya, hendaklah kita kurangkan tidur waktu siang. Dan kemudian jangan terlalu banyak makan di waktu malam. Hendaklah ia sederhana dalam kedua perkara tersebut. Tidur sedang-sedanglah tidur, ia makan pun sedang-sedanglah, agar ia dapat merasakan pedihnya lapar dan dahaga. Ada hikmah tuan-tuan. Bila kita amati, rasa-rasai dan kita nilai kelaparan kita itu, dahaga kita itu, besar hikmahnya tuan-tuan ya. Baru kita mendapat mengenang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dapat makan, kita dapat minum. Bila siang hari kita puasa, kita lapar, kita dahaga, kita dapat merasai, menilai betapa besarnya nikmat yang selama ini Allah Ta'ala berikan kepada kita. Boleh makan dan minum seperti biasa, tapi jangan berlebihan ya. Pedihnya lapar dan dahaga, kelak dengan itu jiwa boleh terdidik ya. Dengan itu kita dapat mendidik jiwa kita, akhlak kita, perangai kita, ibadat kita dapat kita didik, kita asuh. Syahwatnya pun dapat kita kawal, mengawal syahwat kita ya. Ada satu hadis Nabi kata, Nabi berseru kepada orang-orang muda lah khususnya. Orang muda ni Nabi suruh kahwin ya. Nabi kata, ya ma'syaras syabab, wahai pemuda-pemuda, kahwinlah. Tunggu apa lagi saudara? Jangan tunggu lama-lama. Dunia dah dekat kiamat ni. Kahwin, Nabi suruh kahwin, bukan suatu perkara yang dilarang dalam Islam ya. Man istata'ankumul ba'ah falyatazawwaj, kata Nabi. Wahai pemuda, mana-mana kamu yang mampu kamu mengeluarkan, membelanjakan mas kahwin, menanggung isteri, maka hendaklah kamu berkahwin ya. Hendaklah kamu berkahwin ya, karena kahwin itu sunnah Nabi.
hendaklah kamu kahwin. Kalau tak mampu semuanya itu, nak mengeluarkan mas kahwinnya, Nabi suruh berpuasa. Dia tak nak kahwin contohnya, atau tunggu masa ke, teman belum habis mudanya. Apa benda nak dihabiskan muda? Nabi seru pemuda-pemuda. Lalu pemuda jawab, nanti dulu, muda tak habis lagi katanya. Apa yang kamu nak habiskan masa muda? Kalau nak kahwin masa muda lah pun. Kalau dah tua dah tak larat, susahlah kahwin, nyanyi aja. Ada satu cerita, orang tu dah lambat kahwin. Lambat kahwin tuan-tuan. Jenuh kawan-kawan dia mujuk, mak bapak dia pun suruh kahwin, tak nak lagi. Tak nak. Akhirnya nak kahwin, udah umur dah 50, nak kahwin, baru nak kahwin. Orang kahwin zaman dulu umur 18 pun dah kahwin dah, umur 20 pun dah kahwin dah. Kalau perempuan ni umur 13, 14, 15 pun dah kahwin zaman dulu. Jadi dia ni tak nak kahwin sampai umur 50 baru kahwin. Bila kahwin tuan-tuan, esok jumpa kawan-kawan lepak. Man, macam mana? Bila kawan tanya macam tu, muka dia masam, marung. Lepas tu menangis. Menangis. Bila tanya, Man macam mana? Menangis. Man, pasal apa menangis? Kan semalam hang baru kahwin kan? Bersanding, elok je, senyum. Pagi ni aku tanya macam mana, hang menangis. Lepas tu dia katalah, dia perjelaskanlah maksud dia menangis tu begini. Dia kata, kalau aku tahulah macam tu seronoknya kahwin, lama dah, umur 18 dulu aku kahwin dah. Rupanya kahwin ni seronok. Menyesal dia. Gitu orang muda, kahwin dulu baru tahu. Sebab kahwin ni sunnah ataupun perintah Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Allah sebut, kahwinilah, nikahilah perempuan-perempuan 2 campur 3 berapa? 5, bukan payah sangat. 2 campur 3, 5. 2 campur 3, 5. Waruba' campur 4, berapa? 9. Ada orang yang tafsirkan demikian tuan-tuan. 2 campur 3, 5 kan? 5 campur 4, 9 kan? 9. Dia kahwin 9 orang bini dia. Luar biasa. Pasal apa sampai 9? Kita Allah Ta'ala suruh 4 sahaja, hingga 4 orang sahaja. Yang dia balun sampai 9 orang. Sekali lalu je. Macam tu 9 orang bini. Ini luar biasa. Macam satu kiai di Indonesia tu 20 bini dia. Ambil syariat mana? Macam satu ketika di Johor tu, satu ustaz 10 orang bini dia. Dalam satu masa, bukan kahwin cerai tak. Dalam satu masa isterinya 10 orang. Dia ambil ayat mana, dalil mana, hadis mana, wallahu alam. Kita sampai 4 saja. Seperti mana Allah Ta'ala suruh dalam Al-Quran, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Sama ada kahwin tu seorang, atau 2, atau 3, atau 4. Ada juga orang yang mentafsirkan ayat ni, kalau nak kahwin tu mula-mula sekali, mula-mula perkahwinan itu bermula 2. Bermula 2, bukan 1. Masna tu 2. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna 2. Bermula 2, bukan bermula 1. Tapi itu suatu tafsiran, satu kupasan yang salah. Sebenarnya kahwin mula pada 1. Sebab itu ada ayat yang lain Tuhan menyebutkan, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu takut kamu tak boleh berlaku adil, fawahidah, memadailah, cukuplah 1. Kalau kamu boleh berlaku adil,
maka kamu bolehlah pasang 2, ya, atau pasang 3, ya tuan. Macam tu, boleh pasang 2 Tuan Haji Mizi kalau mampu, kalau boleh berlaku adil. Kalau takut, risau tak boleh berlaku adil, memadalah yang tu, insya-Allah ada keberkatannya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Okey. Terasa pedih dan lapar dan dahaga, kelak dengan itu jiwanya boleh terdidik, syahwatnya boleh menjadi kurang dan hatinya akan bercahaya. Syahwat pun kuranglah. Kalau orang tu kuat sangat syahwatnya, puasalah. Itu yang boleh merawat ataupun obat bagi orang yang kuat sangat nafsunya. Nak kahwin 2 tak mampu, puasa. Atau belum nak kahwin lagi, masa muda belum nak kahwin lagi, macam mana nak kontrol dia punya hawa nafsunya? Maka Nabi suruh puasa, ya. Itu dia punya hikmah ataupun kebajikannya, ya. Kemudian hatinya akan bercahaya. Di situlah terletaknya rahsia benda-benda yang tersirat ataupun hikmah-hikmah yang tersirat di dalam puasa itu, ya, boleh mendidik hati kita, jiwa kita. Di situlah terletaknya rahsia dan tujuan puasa yang sebenarnya. Seterusnya, hendaklah dia meninggalkan segala kemewahan dalam serba-serbi. Hendaklah meninggalkan segala kemewahan dalam serba-serbi dan memperbanyakkan makanan dan minuman yang membuka selera. Hendaklah dia meninggalkan makanan-makanan yang lazat-lazat, yang terlalu membuka selera dan sebagainya. Semua ada buka puasa tu, ya. Lepas buka puasa, makan pisang, makan temikai, tarbus. Orang Hindustan kata temikai itu tarbus. Makan tarbus, makan timun, makan apa lagi? Lepas tu last sekali aiskrim lagi. Semua yang lazat-lazat, aiskrim pun ada. Sebagaimana yang telah kami huraikan sebelum ini, jangan terlampau lazat-lazat, ya. Sedang-sedang, biasa-biasa saja. Sekurang-kurangnya ia tidak melebihi kebiasaan. Tapi sebaliknya kita, tuan-tuan, ya, bulan puasa apa yang tak ada. Kalau di gerai Ramadan tu, semua benda yang tak ada dijual selain Ramadan, semua makanan ataupun yang tidak terdapat, melainkan pada bulan Ramadan dia sahaja. Itu sahaja ada dijual. Bulan Ramadan semua ada. Selain Ramadan tak akan kamu dapati makanan seumpama itu. Kita di sini biasalah, ya, bagai-bagai. Di Lembah ada gerai Ramadan, di Sayong sana ada gerai Ramadan, di mana lagi? Jalan Baru ada gerai Ramadan, di Candan ada gerai Ramadan. Orang sesak itu. Karena kita nak memuaskan hawa nafsu, ya. Seboleh-bolehnya jangan sampai ke tahap itu. Jangan sampai ke tahap itu, berlebih-lebihan, tuan-tuannya. Beli ayam bakar, ikan bakar, keli bakar, lagi apa bakar, burger bakar, semua bakar. Tak makan pun, ya. Cendol sagu, cendol rombia. Ada sekarang ni jual cendol sagu rombia, terkenal, tuan-tuan, jadi popular sekarang ni. Di Kuala pun ada, awak tengok di Stalang tu, tepi jalan jual cendol sagu rombia. Sedap pula, tuan-tuan, ya. Tengok bulan puasa sekarang, tuan-tuan, semua orang jual air mesti ada jual cendol sagu rombia, tuan-tuan. Jadi berlebih-lebihan sangat, hilanglah hikmah puasa tadi. Rahsia kebajikan puasa tu hilanglah kalau kita melayan semuanya itu. Meninggalkan segala kemewahan serba-serbi dan memperbanyakkan makanan dan minuman yang membuka selera, yang lazat-lazat, sebagaimana yang kami telah huraikan sebelum ini. Sekurang-kurangnya ia tidak melebihi kebiasaan pada bulan Ramadan dalam
menjamu selera. Malah sama berlaku dengan bulan yang lain juga. Itu adalah sekurang-kurang yang patut dibuat. Sekurang-kurang yang patut dibuat. Kalau tidak, maka pada mendidik jiwa dengan menjauhi segala kehendak hawa nafsu akan meninggalkan kesan yang baik dalam membekalkan cahaya nurani di hati. Dan hal ini hanya boleh dituntut khususnya pada bulan Ramadan sahaja. Adapun orang-orang yang menjadikan bulan Ramadan itu sebagai adat dan kebiasaan sahaja untuk menjamu selera serta menurut kehendak dan tuntutan nafsu syahwat yang tidak pernah dilakukan pada bulan selain bulan Ramadan, maka mereka telah diperdaya oleh syaitan dan sentiasa memendam perasaan dengki terhadap manusia. Syaitan memang dia berdendam dengan manusia ni, dengki. Inna syaitana lakum aduwwum mubina. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Syaitan dia memang menyimpan perasaan dendam kepada manusia. Lagi kita taat, lagi dia dendam. Gitu. Sehingga lenyaplah segala berkat puasa mereka dan tidak lahir kesan-kesan puasa itu daripada cahaya dan mukasyafah, khusyuk kepada Allah Ta'ala dan merendah diri terhadapnya, merasa lazat dengan bermunajat kepadanya serta membaca firman-firman di dalam kitabnya dan berzikir sepenuh masa kepadanya. Kalau tidak, hilang habislah. Kalau syaitan dapat memperdayakan kita, semua kebajikan, keelokan, manfaat, hikmah dan sebagainya tidak kita akan perolehi. Kita tidak akan memperoleh daripadanya. Sebab kita telah diperdaya, ditipu, dihasut oleh iblis dan juga syaitan. Dan dia sentiasa menendam perasaan benci, marah dan sebagainya. Ketika menghadapi Ramadan, para salaf, yakni para sahabat, orang-orang yang terdahulu rahimahullahu ta'ala alaihim, sentiasa mengurangkan segala adat kebiasaan mereka sehari-hari, mengekang kehendak dan tuntutan nafsu. Mereka menahan tuntutan hawa nafsu. Di samping itu, mereka sentiasa melebihkan amalan-amalan soleh, terutama pada bulan Ramadan. Banyakkan, lebihkan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan soleh. Sekalipun mereka memang sudah terkenal sebagai orang-orang yang banyak beramal pada sepanjang masa. Selain itu, selain pada bulan Ramadan, mereka memang sentiasa beramal. Bila sampai bulan Ramadan, mereka masuk speed yang kelima lagi. Masuk speed yang kelima maknanya lagi power lagi, ataupun lebih turbo, pasang turbo lagi. Lebih hebat amal mereka. Keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tertibnya yang lain, hendaklah tidak terlalu banyak melibatkan diri dalam urusan dunia. Buat lebih kurang sahaja. Yang penting ibadat. Bukan syahrul akal. Bulan Ramadan ialah bulan ibadat, bukan bulan makan. Kita selalu menjadikan bulan Ramadan ni syahrul akal, maknanya bulan makan dan minum. Syahrul akal wasyarab, makan dan minum. Sepatutnya kita jadikan Ramadan bulan ibadah. Nabi sebut dalam satu hadis, kata Nabi, likulli syai'in, tiap-tiap sesuatu mausimun. Tiap sesuatu ada musimnya. Musim ibadat, haji ada musimnya. Musim buah durian ada, musim buah rambai ada musimnya. Wa musimul ibadah
syahrul Ramadan, kata Nabi. Ya, dan musim ibadat ialah bulan Ramadan. Maknanya bulan Ramadan itu kita tingkatkan ya ibadat kita. Pahala yang nak diberi kepada kita pun berlipat kali ganda, berlainan daripada bulan-bulan yang lain. Sembahyang, kita sembahyang di bulan lain pun kita sembahyang. Bulan puasa pun kita sembahyang. Pahala yang kita perolehi di bulan Ramadan lebih, pahala sembahyang di bulan Ramadan tu lebih besar, lebih meningkat, lebih banyak lagi daripada sembahyang di bulan yang lain. Dapat pahala juga, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan berzikir kepada Allah seboleh-bolehnya, tidak mengusahakan sesuatu dari urusan dunia. Kalau boleh bulan puasa itu, sepanjang bulan puasa cuti, no business. Okey, boleh. Ya, Cina pun cuti bulan puasa. Tuan-tuan percaya tak? Cina bulan puasa tak ada bisnes. Di lembah tu kedai makan Cina tu bulan puasa, mana dipeniaga? Kita pula sibuk nak melipat gandakan cari rezeki bulan puasa, kata dia. Patutnya kita cutilah, rehat, kerana nak menumpukan tenaga untuk berpuasa, amal soleh dan sebagainya. Cina pun cuti bulan puasa, kita beria-ia sangat. Buat apa tu? Nak buat gerai, ustaz. Gerai bila? Ni bulan Ramadan tak berapa lama dah, katanya. Udah buat gerai dah. Nak berniaga. Udah. Takutlah kan. Waktu lepas Zuhur, waktu Zuhur pukul 2, udah ngangkat dah barang-barang nak berniaga tu. Waktu Asar, udah tak ada. Terlepas. Waktu Maghrib pun terlepas. Isyak dah penat, lebuh, ya, kurang. Takut begitulah, takut begitu. Bukan satu tuduhan, takut kita jadi macam tu. Okey, tuan-tuan, seperti anak-anak dan isteri dan sebagainya. Sebab bulan Ramadan itu bila dibandingkan dengan bulan yang lain, sama seperti kelebihan hari Jumaat di antara lain-lain hari. Maka adalah wajar bagi kita setiap mukmin mengkhususkan hari Jumaat atau bulan Ramadan untuk persediaan hari akhirat. Sebulan tu saja. Orang yang mati bulan Ramadan, insya-Allah, ya, dia terlepas daripada azab kubur. Mudah-mudahan begitu, kerana kelebihan dan kemuliaan bulan Ramadan itu. Dalam satu hadis Nabi kata, bila masuk saja bulan Ramadan, iblis syaitan diikat, dipasung. Ya, syurga dibuka, neraka ditutup. Begitu. Jadi mudah-mudahan kalau siapa meninggal mati bulan Ramadan, dia dapat ya keberkatan bulan Ramadan itu, insya-Allah. Akhir sekali, di antara yang sunat bagi orang yang berpuasa ialah menyegerakan berbuka puasa. Bila dah masuk buka puasa, kita buka. Jangan tunggu nanti dululah, nak sembahyang maghrib lah, apalah. Buka puasa. Kalau nak makan macam kita di masjid ni, ya, masuk saja waktu berbuka, kita makan dulu, ya. Lepas tu barulah kita nak sembahyang apa semua, ya. Begitu. Jangan lewatkan sunat, jangan dilewat-lewatkan. Okey, menyegerakan berbuka puasa. Sebaliknya, dimulakan dengan buah korma. Buah korma free of charge. Bila bulan puasa saja adalah orang hantar berkotak-kotak buah korma, tuan-tuan, ya. Free of charge. Jika tiada didapati, dimulakan sahaja dengan air, ya. Mulakan dengan air. Nabi SAW berbuka dahulu sebelum menunaikan sembahyang maghrib. Buka puasa, makan 2-3 ketui buah korma ataupun kuih ke. Baginda bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Wallahu taala alam. Insya-Allah akan datang kita sambung balik, ya, dan kita akan bermula daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muka surat yang ke-177, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah
ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.